Okey. Itu mic. Kita gantung kat situ nanti korang tengok Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. Okey, sebelum tu kalau andai kata korang ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kali ni mungkin sekejap je video ni. Siki nak menceritakan kalau andai kata cerita dia tak habis-habis lah. Andai kata kan. Tapi itu realiti dia. Kereta-kereta bukan berkaitan dengan kereta Vios ni jugalah. Maknanya semua yang mewakili kereta yang berkaitan dengan suspension. Okey. Jom kita istighfar sekejap je. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illallah. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cantik kan? So Siki rasa tak buang masa semua tu. InsyaAllah kita terapkan diri kita sentiasa ingat kepada Subhanahu wa ta'ala. Okey. So kereta yang ada masalah bunyi. So secara teknikalnya Siki akan menceritakan ataupun macam mana cara untuk korang check. Macam biasa, kalau tak ada spana pergi kedai biasa lah. Up sikit lah. Jangan buat malu. Okey. Beli spana, repair sendiri. Okey. Di mana untuk Vios ni, owner dah habis. Owner cerita kat Siki lah. Apa yang dia cerita tu, Siki nak customer Siki menceritakan tentang kereta dalam keadaan jujur. Itu yang penting sebab Siki nak check masalah bunyi ni. Masalah ni rumit kalau tak kena dengan gaya dan cara dia. Banyak komen masalah bunyi, pening kepala, lepas tangan. Yang penting dah tukar semua. Okey, contoh macam owner ni, dia dah habis 3,000 lebih. Korang tanyalah owner dia sendiri, nanti ada kat komen kat bawah kot. Dia dah habis dalam 3,000 lebih. Bukan Siki nak menceritakan kehebatan Siki untuk check kereta ni boleh settle, kereta ni tak. Cuma Siki bagi korang lebih detail tentang masalah bunyi. Macam mana korang nak kena pasti dulu cara-cara untuk cari masalah. Tapi tak ada 100% lah, rugi lah Siki nanti kan. Tapi basic je lah. Okay, first, apabila korang jack, pastikan tayar ni dalam keadaan terangkat lah. Tayar ni dalam keadaan tergantung. Okay, tak cecah lantai. So dah, kat sini korang boleh check dah. First, korang tak payah buka tayar pun tak apa dah. Tak payah buka tayar. Senang betul Jack dulu, beli jack dia siap. Tengok harga macam jack ni dalam 400, 700 macam tu je. Beli stand siap. Okey dah jack. Pastikan stand letak tempat dalam keadaan keras. Jangan tempat-tempat lembut korang letak. Rumah dia, pastikan tempat yang keras. Okey. Jack elok, bismillah. Korang goyang tayar ni. Okey, pastikan dalam keadaan tayar dalam keadaan fit. Rem dengan tayar ni fit dulu. Okey, macam ni memang 100% longgar. Memang longgar macam ni. Ni. Sebab kalau ikutkan logik suspension, memang tak boleh ada longgar macam ni tayar ni. Dia ada kiri kanan tapi atas bawah dia tak ada. Atas bawah tak ada. Tapi kiri kanan ada. Apa yang ditukar kat Siki, dia ada cakap dalam 3K tu, dia kata dia dah buat October 44. Kata ownernya original. So kita kena faham benda yang original. Apa perbezaan original. Nanti Siki akan bahaskan dalam video ni.
Vios kot mesti kena pakai ori. Betul tak owner? Owner steady Tengok ni ada apa ni? Sirip ikan ke apa ni? Ikan apa ni? Agak-agak ikan laga ke apa? Okey. Okey dah. So pastikan tayar ni dalam keadaan cantik lah. So tayar memang cantik, cuma longgar ni kita tak nak longgar ni. Kalau longgar macam ni bermakna kereta ni alignment mesti tak cun. Sekejap sikit tengok speaker on tak on. Okey, masalah yang dia hadapi ada masalah bunyi. Jalan tak rata, berbunyi U-turn. U-turn berbunyi kata-kata. Kau rasa kau dah pandai kan? Kau mesti tahu masalah apa tu kan? Jalan tak rata, bunyi. Tapi memang teruk lah suspension dia, terus terang Siki cakap. Dan juga kereta ni Siki bawa memang rasa keras. Sober yang dia tukar tu memang keras gila babi. Macam pakai adjustable terus kereta ni. Tapi memang tak sedap. Memang tak sedap terus. Okey. So, bila longgar macam ni, first kita akan buka tayar dulu. Pastikan korang ada benda-benda macam ni yang senang sikit buat kerja kan. Kalau tak lambat sangat video nanti. Okey. Buka long. Dam. Lai. Right it. Okey, so kita dah keluarkan tayar ni. Kalau kita tengok dia pun dah tukar tayar baru ni. Cantik tayar dia. Okey, permukaan ni kalau kita tengok dia dalam keadaan longgar, knuckle ni. Ni kategori bila kita cakap seketul, benda yang seketul kebanyakannya memang knuckle yang pegang sport ring dengan tayar tu. Okey. Nampak longgar ni. Dam, boleh pegang kamera. Boleh pegang kamera. Sebab kita nak tengok yang longgar tu benda apa dulu. Macam tu pun boleh. Okey, pasang lighting kau kena duduk belah sini. Duduk belah sini. Okey, kita kena pasti dulu. Benda yang longgar tu sebenarnya kalau kita tengok yang menggerakkan kiri dan kanan sebenarnya dia ada rear end, tire end, steering rack, steering bracket bush. Habis. Kiri kanan ni. Ada lagi satu lower arm bawah. Tapi lower arm bawah jarang dia boleh kiri kanan. Dia paling kuat pun atas bawah. Okey. So sekarang ni bila longgar macam ni, kita kena tengok dulu benda part yang rosak dalam keadaan longgar macam ni. Tapi kat sini pun kita dah nampak dah senang. Okey. Kat sini Siki akan buka dulu satu komponen. Contohnya tire end, bahagian ujung ni. Korang kalau tak tengok video tentang steering rack tu, korang kena tengok steering rack dulu baru korang faham nama-nama. Kalau Siki buat banyak sangat korang cakap banyak kan takut korang tak faham pula nanti. Okey. So Siki akan buka tire end, bahagian ujung dulu. Kat ujung ni ada klip. Nanti Siki akan ceritakan tentang nut ni. Kalau korang rajin dengar, kalau korang tak rajin dengar, tak boleh buat apa lah. Just kita share, minta tolong share. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Okey, kita test dulu sama ada mana tahu longgar ke apa kan. Kita kena pasti dulu. Okey, kita tarik. Okey, dalam keadaan kemas, dia pun dah letak pin. Okey, so sekarang ni Siki akan buka dulu. Okey, kebiasaannya bila kita buka benda ni, buka macam biasa je lah. Buka macam biasa je. Kalau malas pakai spanner, ambil air gun, box 17, buka. Okey, dah keluar. Okey, tengok. Ini adalah skru yang original untuk kereta ni lah. Kalau kita tengok, dia ada lubang siap-siap. Boleh nampak fokus kat lubang ni, Dam? Boleh fokus kat lubang ni. Memang ada klip lubang untuk pin. Wajib ada. Tak boleh tak ada. Dah dia kena ada tak ada, panggil bengkel tu beli. Tanya bos, "Bos, aku nak klip ni. Aku tak boleh jalan kerja kalau klip ni tak ada. Aku nak klip ni." Tak kira korang bos beli paku pun, belilah paku yang penting aku dapat pasang benda ni. Okey, kalau tak ada ataupun ada satu jenis lagi skru, ni nama skru dia ni. Nampak kan? Ni nama dia lock nut. Okey, penghujung dia ni. Nampak penghujung dia ni dia tirus. Apabila sampai je penghujung dia ni, dia akan jadi ketat. Ini dah panggil lock nut. Tak payah pakai lock lagi. Dia ada dua jenis. Okey, so ni simple je lah sikit tunjuk. Kalau tak ada. Okey, kalau nak keluarkan benda ni, korang jangan ketuk macam ni. Sepatutnya korang jangan ketuk. Okey? Jangan ketuk macam ni. Jangan ketuk kat. Ketuk. Kalau benda ni ketat sangat, korang jangan ketuk sini. Memang ada alat untuk clamp. Ataupun kalau pomen tu dah otai, dia akan ketuk kat sini. Itu malas sikit tunjuk nanti. Korang cakap sikit ganas pula kan. Okey, so kita keluarkan. Yang pertama, kalau korang tengok kat sini pun dah kantai dah.
Show. Nama owner Show kan? Sean. Okey, aku dah jumpa penyakit dia. Rear end ni longgar. Macam ni boleh sembang lagi. Tapi kalau macam ni, boleh fokus kat sana je. Kalau kita dengar, dia dapat bunyi mengetuk dia. Tengok Nampak Nampak. Tapi korang dengar daripada mic sikit ni lah. Sikit akan tarik ke sini. Sebab dia ada free. Dekat bojeng ujung tu ada free. Sikit tarik ke sini, sikit ketuk ke sini. Okay. So, rear end ni memang out. Memang dah kong. Salah satu punca menyebabkan bunyi memang boleh datang daripada rear end. Sebab dia ada bojeng. Dia ada bila ada bojeng, ada longgar, memang boleh menyebabkan bunyi. Tapi kalau kita tengok daripada thyroid end hujung ni pun memang out juga. Sebenarnya benda ni pun seangkatan ataupun senyawa. Tapi kalau tak pecah lagi, fit boleh pakai. Tapi kalau macam ni, kalau owner nak buat, nak settlekan masalah dia ni, boleh buat sekali lah. Tak ada paksaan pun sebenarnya. Ikut atas owner sahaja. Okey? Bukan duit sikil, duit owner. Okey, selain daripada masalah longgar yang kita tengok tadi, so kita dapat tahu dah datang daripada rear end yang betul-betul rosak. Memang 100% dia memang wajib kena tukar. Kalau anda kata nak hilangkan gegar tadi, itu sahaja. Ini bukan punca yang gegar longgar tadi. Okey, sebab tu kita kena faham dulu. Yang longgar punca daripada sini, rear end, thyroid end, tak ada masalah. So kalau anda kata dah rosak, boleh nak tukar sekali pun tak ada masalah. Itu urusan dia orang. Urusan owner lah. Sikit bagi tahu je. Sikit memang bahagian sembang je. Okey. Sekarang ni kita dapat tahu rear end dah longgar. Okey, macam mana kita nak check stabilizer bush dengan sate bush? Okey, first sikit buat, sikit akan jack kedua-dua betul body ni. Okey, kalau kita nak check bar bush, kita kena pastikan tayar ni jejak tanah. Macam mana kita nak buat sekarang ni? So, sikit akan jack sebelah sana dekat bahagian lower arm dan juga belah sini lower arm. Okey, kejap. Sikit jack sekejap. Oh, lambat pula jack ni. Okey, kita boleh jack dekat betul-betul permukaan bojeng lower arm. Sebab kita nak tengok bar bush tu dalam keadaan bukan tergantung. Bar bush tu, dia tak boleh tergantung. Apabila tergantung, dia akan jadi fit. Ataupun korang jack sebelah, tak boleh. Apabila korang jack ni, korang kena pastikan stand yang korang pasang tu tergantung. Dua-dua wajib kena tergantung. Kiri dan kanan. Barulah boleh korang check bar bush, stabilizer bush, celah body ni. Mari tengok. Ni dah. Okey, macam owner ni, dia cakap dia dah tukar Osoba, bar bush, sate bush. Bila dah terangkat, dalam keadaan tayar tak tergantung lagi. Sebab sikit dah jack permukaan bawah lower arm, kiri dan kanan. Kalau kita nak check bar bush, kita boleh pegang batang ni dan kita boleh tarik ke sana dan ke sini. Kita boleh tarik dalam keadaan macam ni. Kalau longgar, bermakna korang wajib tukar bar bush. Sebab boleh salah satu punca boleh menyebabkan bunyi. Selalu bunyi dia dua kali. Gedik-gedik, gedik-gedik. Itu je kebiasaannya. Okey, so sekarang ni macam kereta ni betul. Owner cakap dia dah tukar. Memang betul dalam keadaan fit dan kita tak akan usik. Sebab benda tu memang okey. Macam sate bush pun dia dah tukar silikon ni. Gaya macam warna biru ni. Silikon ni, biru kan. Okey, tengok generasi yang pertama untuk Vios pun dia menggunakan sate. Yang video sebelum ni pun NCP Vios apa? Vios ketiga tu kot tu pun pakai sate bush juga. Okey, bar bush, sate bush tak ada isu untuk kereta ni. Okey, lepas tu owner cakap dia kata ada masalah macam U-turn. Itu yang mahal tu. Okey. U-turn, kalau U-turn ada masalah bunyi, kebiasaannya memang berkait dengan drive shaft. Jom kita tengok drive shaft macam mana. Nampak agak-agak. Okey, ni drive shaft kepala sebelah dalam. Ni. Okey, ni sebelah dalam. Sebelah dalam, sebelah luar. Drive shaft kepala sebelah luar, sebelah sana dalam. Kalau kita tengok daripada drive shaft ni, ada bekas bocor, grease ni. Ni grease ni. Ni grease ni. Ni grease ni. Hitam lah tangan, kena bayar owner kejap lagi tengok. Memang ingat check free ke apa? Okey,
Sekarang ni kalau kita tengok drive shaft cover dalam koyak, kepala luar ni kalau kita tengok memang adalah bekas grease sikit, tapi masalah kereta ni sebenarnya daripada kepala luar. Sebab dia buat U-turn. Dia buat U-turn sikit je, bukan U-turn banyak pun, U-turn sikit je dalam 45 darjah macam tu pun dah start bunyi dah. Bermakna drive shaft kepala luar ni memang dah kong dah memang dah rosak. Tapi kalau tengok daripada condition ni pun tak tahulah owner pernah tukar ke tak. Tengok macam dah lama. Tapi 100% kereta ni memang owner pernah tukar semua Semua dah pernah tukar. Tapi yang baru ni yang paling banyak apa yang dia buat sebenarnya banyaklah part dia. Bukan istilah sikit cakap sikit hebat mengondem kedai lain. Tak ada. Just sikit check sahaja untuk. Okey, sekarang ni kita pergi tengok belah sana pula. Nak check masalah bunyi memang kena check kiri kanan. Tak boleh korang check sebelah je. Dia takkan korang dapat detail lah. Tak lengkap lah dalam check tu. Orang kata melainkan betul-betul dengar tu sebelah kiri lah. Tapi kereta ni bunyi dia macam nak minta kereta baru. Okey, mari sini Dam. Jom kita tengok belah sini pula. Belahan ni. Belahan ni kita tengok pula apa masalah belah sana. Okey. Nampak lighting situ. Berapa minit dah agak? 15 dah? Rasa lama sangat ni. Tak boleh lama orang marah nanti. Lama-lama orang marah nanti. Jangan main. Video kita orang lain marah. Macam mana tu? Bunyi dia padu betul lagi yang kecil. Senyum ke dia Kenapa? Bagi teruk lah kereta ni. Tapi dia baru habis 3,000 kot. Oh sober dia tu, benda dia pakai. Teruk sangat. Kenapa keras macam batu? Memang out lah suspension dia ni. Okey. Kalau sebelah side sini, Dam, kau duduk belah sini Dam. Okey. Belah sini pun, kalau kita tengok, memang dia ada longgar juga. Knuckle ni, cuba tengok jauh sikit Dam. Nampak knuckle ni. Nampak longgar kan? Tapi sama tak penyakit belah sana, rear end ni? Tak, dia longgar belah sini. Kalau korang tengok gap kat sini tengok ni, tengok ni. Tengok ni, tengok ni. Longgar kan? Bermakna tire end dia kong. Sebelah sini tire end yang kong. Longgar juga. Okey, macam babu satu ibu tolak tepi memang dia dah buat dah. Sobo memang dah buat dah. Macam belah sini kita boleh tengok dan kita boleh check juga. Sama juga macam sana. Kita kena kenal pasti dan baru boleh bagi tahu owner. Sama ada owner nak buat, itu urusan dia. Dia tak nak buat, tu urusan dia. Just sikit tolong check sahaja. So, buka kejap. First korang kena pastikan longgar tayar tu hilang dulu. Apa yang dia tukar pun sikit tak tahu lah. Tak tahu cakap macam mana. Benda ni longgar. Ada gap bahagian dalam ni. Nampak sangat lah. Nampak kalau macam ni memang 100% kong ni. Tak buat apa kan. Tapi rear end dia sebelah dalam pun ada juga. Ada tapi tak banyak. Ada juga. Ada terasa gap bergerak dia tu. Okey. Macam lower arm kereta ni. Cuba tengok bahagian bawah ni lower arm kereta ni. Cantik tak? Pecah juga ni bush bawah ni pun. Okey, macam nak tahu kita longgar ke tak, mari sini dulu, belah sini Dam. Kita tengok lower arm longgar ke tak. Okey, lower arm ni kalau kita nak tahu longgar ke tak, kita boleh tengok bush kalau memang dah koyak hancur tu tolak tepi lah. Okey. Tapi kalau andai kata nampak macam okey, tapi macam mana korang nak check, korang boleh ambil satu kiau kat sini. Contohnya panjang macam ni lah. Nampak? Okey. So korang boleh kiau dekat permukaan macam ni. Permukaan atas ni, pemegang knuckle dengan lower arm ni. Cuma korang nak tahu sama ada gap ataupun tak je. Kiau. Ada tak adik? Terasa fit kan? Okey, fit. Betul. Bermakna lower arm ni ada masalah tak agak-agak? So sekarang ni kejap sikit dah. Belakang sikit. Aku kena turunkan sikit dia punya stack jack ni. Fikir pula jack kau tak turun memanglah fit. Tu cara dia sekarang ni. Kita turunkan jack dulu supaya dia tak ada tekanan. Tadi tekanan tolak ke atas.
Betul juga tu kan. Kita kiau lagi sekali. Tengok longgar ke tak. Okey, kalau Siki rasa daripada tangan Siki ni, Siki dapat rasakan dia punya bojoi ni, dia masih fit. Okey, kalau tengok daripada test daripada luar, tapi kalau korang nak cun, korang boleh buka bojoi ni, tolak keluar, buka skru dia tolak keluar, dan korang boleh test macam bojoi yang tadi. Pun sama bojoi, bentuk bulat. So, bila korang test, longgar boleh lah. Ikut korang lah, kereta korang. Okey. So, selain daripada tu, untuk masalah bunyi kereta, itu sahaja. Macam part yang dia tukar Osobo ni memang sikit tak puas hati. Cuba tengok lambang Osobo ni kejap. Okey, tulis kat sini. Owner cakap original. Betul. Original yang dia cakap, packing daripada kotak Toyota. Dekat kat sini dia tulis Kayaba. Atas dia tak ada Toyota. Kalau korang perasan, kalau betul-betul benda tu ori, dia akan tulis Toyota baru Kayaba. Sebab under Kayaba ataupun under APM. Macam video sebelum ni, kalau korang tengok macam Vios yang baru tu, video baru ni lagi sikit buat. Nampak? Kalau original. Itu betul original. Sebab tu kita kena tahu satu benda. Mesti ada satu. Tapi memang Siki cakap, sebenarnya Kayaba ni pun ada grade dia senang. Ada grade dia. Kenapa kedai sana murah sikit? Kenapa kedai ni mahal sangat? Kenapa kedai ni cakap ada dua jenis pula? Kenapa kedai ni ada kotak, ada colour biru, ada colour merah, ada colour macam-macam? Sebab memang ada perbezaan kat situ. Macam Kayaba ni sikit something sikit lah. Sebab memang keras. Memang tak rasa smooth original dia tu. Tak macam lah, ya kalau bukan original pun tak rasa keras kereta ni sangat. Tapi terlampau keras. Bagi Siki memang something lah wrong. Okey, macam kereta ni alang-alang kita buka, kita tengok brake pad ni dalam 30% lagi. So tak apa, owner boleh jalan lagi dalam 3 bulan, 4 bulan. Kalau agak-agak nak setahun jangan tekan brake. Tarik handbrake je. Okey, selain daripada tu dah tak ada dah. Yang berkaitan dengan suspension itu sahaja. Tapi untuk lawa arm tu, untuk bojeng boleh aku check tadi. Untuk bush dalam, bush luar tadi yang berkaitan dengan longgar tadi. Okey, faham Itu sahaja. Betul-betul tepat kat muka aku ke apa? Gila wajar tu. Okey, next lagi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.